Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah nabiyina Muhammadin ibni Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa man walahu. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati oleh Allah Taala sekalian, kita sambung siri yang keempat. Bacaan kita daripada buku Hukum Hakam Puasa menurut mazhab Imam Syafi'i rahimahullah, yang intisari dari kitab Umdatus Salik wa Uddatun Nasik, karya Al-Imam Syihabuddin Abul Abbas Ahmad bin An-Naqib Al-Misri rahimahullah. Sebagai biasa, tuan-tuan sekalian boleh muat turun nota ataupun buku ini daripada laman aqis.com.my. Ya, tuan-tuan pergi ke bahagian nota kuliah, kemudian tuan-tuan klik di bawah tajuk fiqh dan usul fiqh. Dan di sana tuan-tuan akan menemui buku kitab puasa mengikut mazhab Al-Imam Syafi'i rahimahullah. Tajuk kita pada hari ini, tuan-tuan dan puan yang dirahmati oleh Allah Taala sekalian, iaitu menahan diri dari perkara-perkara yang membatalkan puasa. Sebagaimana kita telah pun baca dalam siri sebelum ini, rukun puasa ada dua. Yang pertama niat, dan yang keduanya adalah menahan diri daripada perkara yang boleh membatalkan puasa. Kita telah pun selesai membaca rukun yang pertama, iaitu niat, dan hari ini rukun yang kedua, iaitu menahan diri dari perkara yang membatalkan puasa. Ini kita besarkan. Orang yang berpuasa wajib menahan diri dari perkara yang berikut. Perkara berikut kerana boleh membatalkan puasa. Yang pertama, makan dan minum. Yang kedua, menyedut ubat ke dalam hidung. Menyedut ubat ke dalam hidung sehingga melepasi, dia panggil keseluruhan yang dinamakan hidung, iaitu sehingga melepasi inilah tulang hidung. Kalau kita menyedut ubat itu hanya dalam hidung, tidak melepasi hidung, maka belum dikatakan batalkan puasa. Melepasi sehingga ke dalam rongga, dipanggil rongga yang melepasi apa yang dinamakan sebagai hidung. Jadi sebab tu ketika kita ambil wuduk, kita menyedut ke dalam, kita basuh hidung dengan menyedut air secara sederhana ke dalam hidung, itu tidak membatalkan puasa. Tapi kalau kita berlebihan menyedut sehingga pergi dengan lebih jauh sehingga ke dalam, masuk ke dalam rongga terdalam daripada hidung kita, melepasi tulang hidung, maka itu membatalkan puasa. Memasukkan ubat ke lubang dubur atau saluran kencing pun membatalkan puasa. Menuangkan air ke dalam telinganya hingga sampai ke otak kepala, mana melepasi, dipanggil kadar luaran telinga. Kalau kadar luaran telinga, itulah apa yang kita dapat lihat daripada luar, dan melepasi kadar itu dikira dalam telinga. Jadi orang yang masukkan putik kapas ataupun orang yang masukkan air ke dalam telinga, maka batal puasa. Adapun kita masukkan jari begini saja ada di luaran telinga ini belum batalkan puasa. Memasukkan jari atau lainnya ke dalam duburnya atau kubulnya, yakni farasnya, hingga melepasi kadar yang terdedah ketika duduk untuk qada hajat. Jadi sebab itu mengikut mazhab Syafi'i ini, maka ketika kita istinja ataupun orang perempuan dia membasuh ketika kencing dan sebagainya, elakkan daripada memasukkan jari, kerana itu boleh membatalkan puasa. Masuknya sesuatu ke dalam rongga tubuh, yakni rongga badan, meliputi perut, usus dan puning kencing, dan rongga kepala iaitu otak, melalui tusukan atau dengan masukkan ubat dan sebagainya, semua itu batalkan puasa. Jadi kecuali kan nanti dia akan terangkan kaedah yang am, bagaimana dikatakan
membatalkan puasa itu ialah dengan kita masukkan sesuatu ke dalam rongga dalam tubuh kita melalui saluran yang terbuka. Saluran terbuka iaitu saluran hidung, mulut, kemudian saluran telinga, saluran kencing, saluran dipanggil usus, saluran berak. Itu yang batalkan puasa kita. Adapun saluran yang tidak terbuka, contohnya kita orang menyuntik ubat ke dalam saluran darah, saluran ataupun dia orang menghadapi kencing manis, dia masuk ke insulin melalui suntikan, itu tidak membatalkan puasa kerana itu bukan saluran yang terbuka. Itu bukan saluran yang sedia terbuka. Dan begitu juga mengikut fatwa dalam mazhab Syafi'i, menitik ubat ke dalam mata pun tidak batalkan puasa. Muntah dengan sengaja, berjimak dengan sengaja, keluar mani dengan bergaul, dengan bersentuhan, dengan saling bersentuhan suami isteri, dan keluar mani dengan dipanggil istimta', dengan saling bersentuhan, atau dengan tangan sendiri ataupun tangan isteri, itu semua batalkan puasa. Adapun keluar mani tanpa bersentuhan, tidak batalkan puasa. Ataupun keluar mani dengan mimpi dan sebagainya, tidak batal puasa. Masuk air ke rongga tubuh kerana berlebihan ketika berkumur dan menyedut air ke dalam hidung ketika mengambil wuduk juga membatalkan puasa. Sebab itu, walaupun ada hadis di mana Nabi menyebutkan wabalik fil istinsyaq, ketika kau mengambil wuduk, bersungguh-sungguhlah dalam menyedut air ke dalam hidung kemudian menghembusnya, maka dikecualikan daripada puasa. Puasa naklah bersederhana, jangan bersungguh-sungguh, kerana nanti jika tersedut air masuk melepasi hidung, maka batal puasa. Mengeluarkan air liur dari mulut dan masukkannya kembali, dan menelannya juga membatalkan puasa. Contoh dia bagi di sini, seperti seorang yang memilin benang dengan air liurnya, menarik benang keluar, kemudian memasukkan kembali benang basah itu ke dalam mulutnya dan menelan air liurnya yang bercampur dengan air liur di benang basah itu, batallah puasanya. Jadi air liur selagi dia berada dalam mulut, kita telan, walaupun kita himpun bagi banyak dalam mulut kita telan, tidak membatalkan puasa. Kerana mulut itu memang kilang air liur. Tapi kalau air liur itu sudah keluar daripada mulut kita, sudah keluar daripada mulut kita bagi contoh, seorang itu dia ludah di tangan, kemudian dia telan semula, dia masukkan semula air liur itu dalam mulutnya, kemudian menelan, dia telan. Kalau selagi berada dalam mulut belum telan, itu tidak batalkan. Tapi kalau dia masukkan dalam mulut kemudian dia telan, batal puasanya. Sama juga air liur hasil saki-baki yang ada pada benang yang dia pilin, yang dia basahkan. Benang itu biasanya orang perempuan lah, tukang jahit, yang dia basahkan supaya membolehkan senang masuk dalam lubang jarum. Kemudian dia basahkan, kemudian dia masuk semula benang yang basah dengan air liurnya itu dalam mulutnya. Kemudian dia menelan air liur dari basahan benang itu dia termasuk dia menelan air liur yang sudah keluar daripada mulutnya, batal puasanya. Menelan air liur yang berubah, seperti ketika ia memilin benang dengan mulut tadi, lalu berubah air liurnya dengan sebab pewarna benang itu, atau dia menelan air liur yang bercampur najis, seperti ketika mulutnya berdarah. Sekalipun dia telah meludahi darah itu sehingga nampak suci air liurnya, namun ia tidak membasuh mulutnya, batal puasanya apabila menelan air liurnya itu. Kerana liurnya itu dia bercampur dengan darah. Walaupun dia telah buang air liur itu, tapi dia tidak basuh. Dan kerana mulutnya itu terkesan dengan darah, dan darah ini najis. Najis ini hanya suci dengan air mutlak. Air liur bukan air mutlak. Air liur bukan air mutlak. Jadi sebab itu
hukum najis itu masih ada dalam mulutnya itu apabila dia tidak berkumur. Jadi kerana itu bila keluar liur yang baru bercampur dengan najis-najis yang masih ada kerana mulutnya itu masih dianggap bernajis, maka dia telan air liur yang baru itu, bermakna air liur yang bercampur dengan najis. Menelan gelema yang terbit dari hujung mulut, yakni pangkal tekak, sekiranya dia mampu memisahkannya atau meluahkannya, namun dia membiarkannya hingga masuk ke kerongkongnya. Yang mana gelema itu keluar daripada tekak dia, daripada tekak dia yang berada di masih dalam hukum mulut, iaitu kita ada makhraj ha dan makhraj ha. Kalau gelema itu keluar daripada dalam halkum, kemudian dia telan, itu tidak membatalkan puasa lah, kerana dia mengambil hukum menelan apa yang ada dalam halkum. Menelan apa yang ada dalam tubuh lah, dalam rongga tubuh, dalam rongga halkum. Tapi jika sekiranya dia menelan itu, gelema itu datang di luar daripada halkum, mana masih dalam hukum mulut gelema itu, maka gelema ini masih dianggap sebagai benda yang asing. Kemudian dia boleh untuk meluahkannya, tapi dia tidak luahkannya, maka kata pengarang kitab kita ini ataupun kata ulama-ulama mazhab Syafi'i, batal puasa kita. Berbeza dengan gelema yang datang daripada, contohnya daripada kepala contohnya, kemudian terus masuk ke dalam halkum, itu tidak membatalkan puasa kerana dia datang daripada jauf ila jauf, dalam ke dalam. Ataupun gelema itu daripada halkum, tidak keluar ke dalam mulut, pun dianggap dalam ke dalam juga. Tapi jika sekiranya gelema itu keluar daripada dipanggil huruf ha itu masih dihukum berada dalam mulut, jadi mesti diluahkan. Kalau ditelan, batal puasa. Kecuali kalau kata dia di sini, kecuali dia tidak mampu untuk memisahkannya atau meluahkannya. Menelan gelema, kata dia, yang terbit dari hujung mulut, yakni pangkal tekak, yang masih dihukum dalam mulut, belum berada bukan halkum. Sekiranya dia mampu memisahkannya dan meluahkannya, namun dia membiarkannya hingga masuk ke kerongkong, mana tidak meluahkannya walaupun dia mampu, sebaliknya dia biarkan masuk ke dalam kerongkong, yakni dalam pengertian lain dia menelannya, maka batal puasanya. Kemudian sedang berjima ketika terbit fajar, lalu dia meneruskannya sekalipun sedetik, yakni tidak segera berhenti sebaik mengetahui fajar terbit. Jadi sebab itu bagi orang yang dia menyangka dia sedang bersetubuh dengan isterinya dalam sangkaan belum masuk subuh, belum terbit fajar shadiq, tiba-tiba dia terdengar azan, ataupun tiba-tiba nyata padanya bahasanya subuh sedang masuk, maka wajib dia berhenti jima pada ketika itu juga. Kalau dia meneruskan, maka batal puasanya dan dikenakan ke atasnya kafarah. Kafarah jima dalam bulan Ramadan. Seseorang yang melakukan semua di atas dalam keadaan ingat akan puasa dan mengetahui pengharamannya, batallah puasanya, wajib atasnya qada, dan wajib menahan diri pada siang yang masih berbaki. Mana bila batal puasa, dia tidak boleh makan. Wajib dia menahan diri bagi menghormati bulan Ramadan, dan dia kena qada. Dhabit bagi perkara yang batalkan puasa tadi ialah masuk suatu benda, ain dipanggil, yang berjirim. Adapun yang bukan sifat ain, bukan sifat benda, contohnya macam masuk bau
masuk udara sebagai contohnya, atau berasa, masuk rasa saja, bukan, tidak ada ain, itu tidak batal puasa. Sebab itu disebut masuk sesuatu, dalam bahasa Arab disebut ain, yang berfizikal, ada jirim, sekalipun kecil, ke dalam rongga tubuh dengan melalui saluran terbuka. Yang saluran terbuka yang berterusan ke dalam rongga tubuh, dan melalui saluran terbukanya hidung dan mulut, telinga, saluran dubur, saluran kencing, dan bahkan sebagian kitab menyebutkan saluran susu wanita, saluran saluran tetek, maknanya saluran yang menembusi ke dalam kantung susu wanita. Itu pun kalau kita suntik sesuatu ubat dan sebagainya pun disebut ihlil. Ihlil juga membatalkan puasa. Yang kedua, berjima dan jima, batalkan puasa. Mengeluarkan mani secara saling bersentuhan, kulit ataupun dengan tangan, batal puasa. Itu dengan dilakukan dalam keadaan mengetahui pengharamannya serta mengingati puasa. Jadi yang tiga ini adalah khulasah daripada yang tadi. Yang khulasah daripada yang panjang-panjang tadi ini, khulasahnya ada 3. Iaitu masukkan suatu benda sekalipun kecil ke dalam rongga tubuh melalui saluran yang terbuka, berjima, mengeluarkan mani, dan semua itu batal jika dilakukan dalam keadaan mengetahui pengharamannya. Jadi kalau orang tu baru masuk Islam, dia belum belajar, itu dimaafkan, serta mengingati puasa, jadi dimaafkan jika terlupa. Orang yang masukkan dengan kerana terlupa. Demikianlah tuan-tuan bersekalian, kita selesai tajuk kita untuk hari ini, seri yang keempat. Mudah-mudahan beri manfaat kepada kita bersama, insya-Allah. Wabillahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.